dalam konteks ini pertumbuhan jiwa seseorang adalah berkaitan dengan apa yang dia makan. Sebab itu apa yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Kuala Kedah, kalaulah penternak macam penternak ikan keli ataupun sebagainya ini, yang di mana ikan keli itu sendiri diberi makan dengan jenis-jenis makanan yang disebutkan tadi, yang khinzir dan sebagainya, maka ini akan menjejaskan daya kekuatan kepada makanan itu sendiri kepada pemakannya, iaitu kepada manusia, dalam konteks pencapaian kita pertumbuhan hati nurani jiwa. Dan saya rasa telah disebut oleh Yang Berhormat Tangga Batu pagi tadi pun, ialah kesan kepada rohani itu sendiri. Lebih-lebih lagi yang telah saya sebutkan tadi, untuk nak sampai kepada peringkat khusyuk, untuk nak sampai kepada peringkat ikhlas dan tawaduk, lebih-lebih lagi dalam ibadah, ini adalah kaitan rapat. Sebab itu sebagaimana yang telah kita lihat, apa yang pernah ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam dalam bukunya Al-Hikmah fi Makhluqatil Hayawanat, yang boleh kita terjemahnya ialah hikmat dalam ciptaan atau kejadian Allah Subhanahu Wa Taala kepada haiwan-haiwan ini sendiri, meletakkan bahawa tindak tanduk haiwan itu sendiri memberi kesan kepada hati nurani dan jiwa raga pihak pemakannya. Ini adalah suatu yang mempunyai kaitan rapat. Tuan Sri Yang Dipertua, saya ingin menyentuh dalam kesempatan ini saya ingin menyentuh beberapa perkara yang dibentangkan dalam rang undang-undang untuk dibahaskan pada kali ini. Pertama sekali, kalau kita lihat dalam fasal atau bahagian 3 fasal 9 rang undang-undang ini sendiri menekankan bahawa tujuan untuk kawal, tujuan untuk pantau oleh pihak kerajaan, ini adalah suatu perkara yang bagi saya tidak dapat dinafikan kebaikannya. Cuma pada hemat saya atau pada pendapat saya, kita bimbang takut pemantauan ini dan kawalan ini tidak begitu telus sebagaimana yang berlaku pada perkara-perkara yang lain atau penguatkuasaan yang lain atau enforcement yang ini dengan izin. Ada yang tidak telus kerana berlaku sesuatu yang tidak amanah di situ. Jadi saya mengharapkan atau meminta pihak kementerian memastikan supaya kawalan dan pemantauan ini benar-benar berlaku secara yang lebih telus. Lebih-lebih lagi dalam konteks penyediaan makanan haiwan ini akan membabitkan urus niaga, akan membabitkan perusahaan yang sudah tentu akan menghasilkan pulangan keuntungan. Kita bimbang takut nanti demi kepentingan keuntungan maka akan terabai tugas dan tanggungjawab yang sebenarnya sebagaimana rang undang-undang ini diwujudkan. Begitu juga dinyata dalam bahagian 4 fasal 17 dalam rang undang-undang ini sendiri, yang meletakkan suatu perincian atau spesifikasi. Tapi saya lihat dalam akta ini agak umum, spesifikasinya atau perinciannya itu tidak begitu jelas. Kita bimbang nanti spesifikasinya itu ataupun perinciannya itu akan berubah dan akan berlaku perubahan mengikut selera atau mengikut suasana yang tidak boleh menjaminkan kekuatan pelaksanaan dan pemantauan kepada undang-undang ini sendiri. Tuan Sri Yang Dipertua, di bahagian 5 fasal 19, suatu yang begitu jelas, peruntukan untuk menghalang salah guna bahan kimia ataupun hormon antibiotik di kalangan penternak. Saya harap dalam masa yang sama
penggunaan bahan ini perlu juga diberi ke pihak yang pakar, iaitu doktor veterina, untuk merawat haiwan itu sendiri. Sebab sekarang kalau kita lihat dan kita mendapat suara, rungutan dan sebagainya daripada masyarakat, di mana ayam misalnya ataupun ikan keli dan sebagainya ini ada yang dimasuk hormon-hormon dan ataupun yang dikatakan tadi bahan-bahan yang tidak begitu menjaminkan kesihatan kepada yang memakan. Sekarang ini ada ayam yang dimasukkan, walaupun bukan merupakan satu makanan, tetapi saya rasa tidak salah kalau pihak dalam keadaan ini termasuk dalam lingkungan rang undang-undang makanan ini juga, kawalan makanan ini juga, ialah sesuatu yang digunakan sama ada dengan injection dan sebagainya. Sekarang kita ragu nak makan ayam kerana diinjek dengan hormon ataupun yang ada juga dikatakan sebagai bahan yang tidak begitu baik untuk dimakan, sehingga kan orang terpaksa berubah selera untuk mencari ayam yang bersih daripada masalah-masalah ini untuk menjaminkan kesucian untuk kita makan. Perlu juga kita lihat dalam fasal ini tadi, bahagian 5 fasal 19 ini, saya rasa penggunaan perkataan haiwan itu adalah terlalu umum. Mungkin ada baik kita bezakan antara haiwan yang dimakan daging dengan haiwan makan daging, telur ataupun susu, diminum susunya, dengan haiwan yang kita ternak biasa. Kita ternak tapi bukan tujuan untuk nak makan dagingnya, bukan tujuan untuk telurnya ataupun sebagainya. Begitu juga satu lagi ialah haiwan yang dipelihara sebagai yang dipanggil sebagai hanya untuk sebagai pet. Macam kita pelihara kucing, dan bagi saudara-saudara yang lain, orang bukan Islam, dia pelihara anjing hanya sebagai pet. Mungkin makanan dan pemakanan kepada tiga jenis atau tiga bentuk haiwan ini bolehlah kita bezakan penumpuan dan penekanannya. Bagi saya, dalam rang undang-undang makanan haiwan 2008 ini, kita patut beri keutamaan kepada haiwan atau ternakan yang kita makan daging atau susu dan sebagainya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri dalam pembentangan awal tadi. Akhir sekali, Tan Sri Yang di-Pertua, ingin saya sentuh juga di sini ialah berkaitan dengan fasal 15 perkara 2 ini, iaitu kuasa menteri atau rayuan kepada menteri. Kita tidak menafikan bahawa yang bertanggungjawab dalam kementerian itu ialah menteri, tetapi perlu juga dipertimbangkan supaya tidaklah sangat berlaku hanya kuasa menteri semata-mata untuk menentukan kedudukan dalam masalah ini, kerana saya percaya ahli-ahli lembaga yang dilantik untuk menduduki di dalam hal ini sudah tentu dipilih dari kalangan mereka atau orang yang mempunyai kewibawaan dan kepakaran yang tersendiri. Oleh itu perlu diberi juga peruntukan supaya pihak menteri boleh mengarahkan dalam keadaan-keadaan yang tertentu, mengarahkan lembaga untuk mengkaji semula keputusan-keputusan yang telah dibuat dan sebagainya, keputusan-keputusan
yang telah dilaksanakan. Tidaklah semata-mata terhenti ataupun dalam kata lain hanya semata-mata yang disebut mungkin dengan izin kuasa veto menteri sahaja. Apabila ahli-ahli lembaga diberi kepercayaan tanggungjawab berasaskan kepakaran dan kewibawaan mereka, maka saya yakin pelaksanaan terhadap rang Undang-Undang Makanan Haiwan 2008 ini dapat kita laksanakan dengan agak lebih telus lagi. Itulah sahaja kesempatan ini, Tan Sri. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.